Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Muhammad Adib? Doa saya agar anda sihat-sihat, saudara Nick, saudara Fizmi. Petang-petang pagi ini hari Selasa saya. Saudara Haji Abdul Khalid. Itu juga saudara Ilyas Muhammad. Terima kasih hadir. Saudara Emma, saudara Wan Din, saudara. Saudara Awang, saudara L, saudara Wan Sarina, itu juga saudara Rahmat, saudara Puan Salmah Abdul Rahman, saudara Fazil. Apa khabar anda semua? Moga sihat ya. Saudara Rosni, Puan Rosni, Khairul Anwar. Nama sedap tu, nama Khairul Anwar, saudara. Saudara Era Banu, saudara Jamil. Itu juga teman-teman kita yang lain, Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Moga sihat. Puan Nur Hayati, Saudara Abdul Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru. Raja Kamal, Raja Baizian masih lagi berada di sini ke ataupun dah balik ke Sungai Petani? Saudara Nazaruddin Omar, salam. Apa saya lama sangat Raja Kamal, Raja Baizian ni tinggal di Puncak Alam aku. Saudara Fazi minta saya sambung cerita semalam saudara. Tapi hari ini saya rasa minta dihadamkan dulu. Memang saya nak sambung cerita tu saudara. Banyak ceritanya saudara. Tetapi saya merasakan hari ini hari Selasa, kita selang-seli lah mungkin. Mungkin besok saya ingat. Sebab hari ini saya tak berapa sihat saudara. Legasan Warino, Saudara Nazaruddin, Saudara Adi Tahir. Itu juga Puan Selamah Yusof, kalau pilah mendung dan gerimis. Saudara Fazi, dalam suasana yang tak bersihat ni, kadang-kadang pemikiran saya tak dapat mengimbau masa silam. Ini cerita penting saya, sebab apa yang berlaku adalah selepas Dr. Mahathir mau dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini keadaannya waktu zaman Tun Hussein On, saudara. Saya nak ceritakan pun dalam keadaan sekarang ni, bila badan kita tak berapa sihat, jadi nak cerita yang tak sedap, biar saya sedap badan dulu besok saudara. Saudara Nur Ali, selamat petang, apa khabar? Cuaca okey, saudara Lawati Ainul, saudara Fazi. InsyaAllah esok insyaAllah saya akan bercerita lagi sambungannya tu. Ni Lawati Ainul, saudara Fazi, minta maaf saudara. Memang ada dalam saya punya ni ada sambungan kisah kuli, rasa yang terpendam dalam famous sengketa yang tak diundang saudara. Memang saya nak bercerita soal itu, tapi dalam keadaan begini ada sesuatu yang perlu kita fikirkan. Jadi saya simpan ni sambungan kisah kuli sekejap saudara ya. Saya masukkan dulu untuk besok supaya saya tak lupa. Itulah, maklum sajalah saudara, dalam keadaan kita ini saya khawatir bila saya badan tak apa sihat, Saudara Fazi, saya nak mengimbau kisah silam tu, takut nanti kadang-kadang benda tak betul diceritakan. Saudara Abdul Hamid, Saudara Moonstar, dia kata ini hujan lebat kena, jadi perangai kadang-kadang tak jelas ya, kena cakap kuat-kuat dan sebagainya ya. Wan Din, tolong bagi petua cara untuk mengatasi ramai walau-walau yang celaru. Tak boleh nak buat apa, saudara. Kalau walau celaru tu biarkanlah mereka. Ya, Cik CTP, Saudara Azmi Omar, Minda, kita tak boleh nak marah orang. Satu saja, tak payah kita atasi. InsyaAllah lama-lama dia akan hilang. Kalau mereka tu walau, dia macam parasit dalam politik. Bila dia bermusim, takkan berterusan. Lama-lama dia pun terfikir bahawa apa yang dia buat tak betul. Dia kembalilah pada kita. So Wan Din, jadi saya rasa tak perlulah kita kadang-kadang nak marah. Jangan kita marah. Sebab selalu saya katakan, dalam live saya malam-malam, saya beritahu, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Semua orang berpeluang untuk menyatakan apa yang mereka rasa. Freedom of speech. Tetapi cuma saya kadang-kadang mereka terlajak. Saudara Norman, Saudara Norman macam Saudara Norman, dia pun marah, amdap lah apa semua. Ini semua bagi saya walaun lah. Kadang-kadang mereka tidak faham. Mereka tidak faham bagaimana politik itu dinamika sifatnya. Sebab itu layarilah saya waktu malam bila saya beri penjelasan. Saudara Azali Kasim, Saudara Ramli Rasul,
Jadi saya harus memberi penjelasan pada anda bahawa bila kita berhadapan dengan orang tak suka kita tak boleh paksa, saudara. Mereka akan cari jalan. Saudara Abdul Hamid, Wandin kata kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Selesai masalah. Itu dia, saudara. Saudara Fazil Ahmad. Betul, saudara Abdul Hamid. Bagi saya satu saja. Saya memegang satu prinsip. Kita menghormatilah pandangan orang. Soal kita setuju dengan tak setuju soal lain, saudara. So Norman Mann dia kata kerajaan penipu. Tang mana penipu? Wallahu a'lam. Mana boleh kerajaan penipu? Kalau kerajaan penipu kita ada undang-undang. Jangan kata begitu, saudara. Saya Norman Mann, saya nak pesan, saudara, salah tu. Kalau pemimpin boleh kita katakan, kerajaan tak boleh, saudara. Kerajaan adalah kerajaan Duli Yang Maula Pertuan Agong. Takkanlah begitu. Kerajaan ni, saudara, selalu kawan-kawan buat silap. Saya beri penangan. Saudara Kuzaidah Jasnida, dia Kuala Lumpur lah. Saudara Haji Azhar belum anak, dia kata live kat luar baru best katanya. Sabar dulu, saudara. Dia waktu dari Larut Perak, saudara. Saya nak jelaskan bahawa kadang-kadang kita selalu tuduh kerajaan. Salah tu, saudara. Kerajaan memanglah kerajaan, sebuah kerajaan. The government. Jadi yang memimpin kerajaan itu, eksekutifnya adalah Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri itu ada ahli kabinetnya, menteri-menteri. Kemudian, selain daripada kabinet, saudara, ada satu lagi, kita ada separation power. Ini eksekutif. Yang mengetuai eksekutif adalah Perdana Menteri. Bawah Perdana Menteri ada menteri-menteri dan kaki tangan kerajaan. Ada ketua sesama negara, ada ketua suksa, ada ketua ketua pengarah, ada pengarah-pengarahnya. Jadi mana boleh kita langkumkan semua mengatakan kerajaan itu penipu? Tak boleh, saudara. Cik Pam Makno, terima kasih Rabudin. Saya nak memberi penjelasan. Saudara ni mama dia kata, dia bagi tahu pada Norman Mann, dia kata yang menipu tu saya ginilah, saudara. Jangan, saya tak suka menuduh orang. Itu saja. Sikap saya dari dulu lagi, saya tak suka menuduh orang. Bagi saya, kalau kita dengarlah. Dan apa-apa keputusan, tunggu mahkamah. Sebab saya dibesarkan dalam lingkungan sebagai warga jurnalis. Saya melihat macam-macam cerita, saudara. Jadi, jangan kita merasakan diri kita saja betul, saudara. Ingat saya, satu tunjuk kat orang, saudara. 3 tunjuk kat kita. Kita bukan maksum. Sebab itu salam dari Parit Bontar, saudara Idin Sugih. Saudara Asnan, bagus ada kerajaan dari tak ada langsung bakal perang, saudara. Itu keadaannya, lihatlah apa yang berlaku di Gaza, saudara, di Somalia, banyak negara-negara berperang, saudara. Saudara, terima kasih Muhammad Saleh, Puan Halimah Musro, selamat petang. Baik, saudara. Saya pembuka bicara saya hari ini agak mungkin berbeza sikit petang-petang begini, saudara. Apa salahnya kita melihat realiti dalam kehidupan ini tentang itu. Saya merasakanlah, saudara, ini adalah antara 5 tanda orang yang itu kita boleh katakan orang itu baik dan bijak. Itu pertama sekali, orang itu adalah yang wajhu mubasyar. Wajhu mubasyar. Maksudnya wajah yang sentiasa menggembirakan. Sebab itu senyum itu sedekah. Jadi kita senyum, orang pun menggembirakan. Orang nak marah dengan kita, pokoknya kita senyum, saudara. Sekarang saya pergi ke kedai, saya beli barang. Saya bila tengok tuan kedai tu muka masam, tak jadi nak beli barang, saudara. Tapi kalau dia senyum, apa khabar cik? Cik nak minum apa? Cik nak makan apa? Kita tak ada selera nak makan pun ada selera nak makan, saudara. Saudara Norman, tak apalah. Saudara Helmi Jaafar, dia kata yang tuduh macam-macam dekat PMX dan kerajaan, padahal sebenarnya ya itulah. Saya tak nak kata tak pernah syukur sebagainya. Saya minta mereka berjiwa besar lah, saudara. Orang pertama itu orang yang wajhu mubasyar, iaitu wajahnya yang sentiasa menggembirakan. Dia memiliki penampilan diri, bila orang tengok, orang senang tengok dia. Senang di mata, saudara. Murah senyum. Dan bila berbicara, dia bicara dengan lembut. Dan kehadirannya adalah sentiasa dirindukan. Macamlah kita dengan kekasih kita, saudara. Kehadiran kekasih itulah yang dirindukan. Dengan senyuman, dengan lengan-lengguknya dia datang, saudara. Itu orang yang wajhu mubasyar. Itu tanda orang yang baik dan bijak. Yang kedua, saudara, orang itu adalah lisanun naimah. Lisanun naimah tu maksudnya tutur bahasanya yang indah. Bila dia berbicara, bahasa-bahasanya sederhana, tak menekin-nekin orang, tak maki hamun orang, saudara, dan mudah orang faham apa yang dibicarakan.
dan orang tak akan tersinggung dengan bicaranya. Jadi kalau saudara menghantar tulisan, orang tak tersinggung. Itulah antara orang yang memiliki sifat lisanun naimah. Lisanun naimah ini saudara, orang yang bila tutur bahasanya indah. Baik, orang tu baik, orang tu. Itu keadaan saudara. Yang ketiga saudara, adalah orang yang qalbur rahmah. Itu penting dalam bahasa Arab. Saya dapat suntai kawan-kawan bagi itu. Elok juga saya bercakap petang ni. Iaitu tentang qalbur rahmah. Iaitu hati yang menyenangkan. Saudara, orang yang hati menyenang adalah cerminan sikap peribadinya. Sikap dan perilakunya memberikan rahmat bagi keadaan sekitarnya. Dan kehadirannya memberi manfaat dengan kata-kata yang terucap. Dan berfaedah buat yang mendengar. Itu paling penting saudara. Jadi jadilah orang yang qalbu rahmah. Itu hatinya yang menyenangkan dan sentiasa bersangka baik. Jangan kita fikir bahawa orang tu tak kena, orang tak kena saudara. Saya dah cerita sikit lagi saudara. Begitu juga dengan Saudatur Muftihah. Saudatur Muftihah ini adalah orang yang sentiasa berlapang dada. Selalu saya katakan berlapang dada lah kita. Kerana jiwa dia terbuka saudara. Dia jujur, dia berterus terang dan sentiasa bertoleransi dalam apa suasana pun. Dan dia bila dalam menghadapi suasana gembira ke, sedih ke, dia bijaksana menyusun emosinya. Saudara, nak kata saya tidaklah, tapi hari ini saya tak berapa sihat. Tapi terpaksa diatur perasaan tu. Sebab bertemu dengan teman-teman itu adalah satu semangat, ubat bagi saya. Dan akhir sekali saya adalah orang yang sifatnya adalah yadul muftihah. Di mana tangannya sentiasa terbuka untuk membantu, mengulur derma. Kalau tengok anak-anak kecil, dia nak makan aiskrim, tak apa salahnya saudara. Kalau dalam pokek kata RM50, anak kecil merengek dengan ibu dia, kita kadang-kadang faham ibu dia tak cukup duit nak beli aiskrim. Kerana ibunya, tak payahlah. Jadi kita ambil aiskrim tu bagi dekat anak tu. Itu sifatnya saudara. Terima kasih sudah jemaah pembela hadir dari Kulim Kedah. Ya. Itu adalah sifat yang yadul muftihah. Jadi tangan yang sentiasa terbuka untuk membantu orang. Bahkan tanpa perlu diminta pun, dia akan peka untuk membantu. Lihat orang dekat tepi jalan tu, orang yang gelandangan. Itulah saudara, 5 sifat tanda-tanda orang ini adalah orang yang baik dan orang yang bijak. Saudara, kena ingat saudara. Iaitu kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita itu, kerana yang indah itu saudara ingat. Yang indah itu adalah budi. Yang lembut itu adalah hati. Tapi yang tipis itu jadikanlah itu yang dibenci. Yang tebal itu adalah iman. Tapi ingat saudara, yang tajam adalah akal fikiran. Dan yang baik itu sifat. Yang manis itu senyuman. Yang rapat itu persaudaraan. Itu yang paling penting saudara. Sebab itu saudara Azmi Omar dia kata kalau terletak sup, itu yang 30 tahun tak rasa apa-apa tu. Itu keadaan saudara. Puan Maria, saudara Azlin, Abdullah. Tangkap angin kuat. Allahu Akbar. Sabar saudara ditangkap. Kalau angin kuat sekarang kita musim monsun ni saudara ni. Monsun timur laut. Saya bagi saya sentiasanya, saudara Helmi Jaafar, saya mengajak teman-teman, sahabat-sahabat saya. Hiasilah hari-hari itu dengan keindahan. Keindahan persahabatan, senyuman. Daripada tunjuk muka masam, muka kelat, buat apa saudara? Rezeki pun datang. Selalu saya pesan pada keluarga saya kata jangan bergaduh, jangan bertekak. Kerana bila kita bergaduh, rezeki lari. Jadi rezeki ni dia nak masuk ke rumah kita ni, diumpamakan begitulah saudara ya, yang saya faham. Arwah ibu saya pun pesan dengan saya begitu. Bila kita tengah rezeki nak datang, nak masuk rumah kita ni, kita bergaduh. Dia kata, buat apa aku datang rumah ni? Rumah ni asyik bergaduh, dia lari. Apa kita dapat? Tapi kalau kita sentiasa senyum, bila ada orang datang, kita bersedekah. Ingat, Allah SWT menyatakan, setiap kali kamu bersedekah, aku akan gandakan. Itu pandangan saya. Baik saudara, itu kisah-kisah yang saya lontarkan untuk bicara kita petang ni. Maklum saya lah, petang-petang ni kita melabun. Secara normal man, minyak turun RM1.50. Itu semua bagi saya tak memandang saya. Sebab pertama, saya tak pakai kereta dah, saya naik Grab. Yang kedua, soal minyak turun ni, itu satu subjek saya. Soal minyak turun, takkan kita tak dengar apa kata Yang Amat Perdana Menteri waktu tu. Dia berjanji apabila minyak waktu tu di negara Arab murah, 80 sen. Sekarang di Arab lebih mahal daripada negara kita, RM1.80. Kita masih lagi RM1.25. Jadi soalnya kita mencari kesalahan. Perlu apa kita mencari kesalahan? Ini macam kita, tangan kita saudara gatal.
Kita gaul. Akhirnya yang gatal itu jadi kudis, lepas jadi dia tokak. Macam juga setengah orang, saudara. Saya perhati tengok karakter manusia. Bila dia ada cekam kuku. Ini kadang saya ketawa, saya tengok orang begitu, saya lihat dia begitu sikap, saya senyum sendiri. Kenapa? Bila dia ambil cekam kuku, dia tahu kuku tu sakit, dia cekam, dia korek-korek. Dan cekam kuku ni bau busuk, saudara. Tapi bila dah korek-korek cekam kuku dia ambil cekam kuku tu, dia cium. Dah tahu benda tu busuk, nak cium buat apa? Inilah naluri manusia, saudara. Jadi bagi saya, kalau ada cekam kuku, kalau rasa sakit, ambil ketip kuku, congkir yang mana perlu kuku tu panjang, potong habis. Tapi tidak, dah ada cekam kuku tu, dah potong kuku tu, ambil penghujung tu, korek sikit, buang daki-daki yang ada. Dah ambil daki tu, cium. Aduhai. Saudara Carlos Sul, dia kata, perlu apa kita cari kutu babi dalam filem Piramli. Tepek, apa tu? Kutu babi, wah Allah, kata, batas sembahyang aku. Itu keadaannya. Ya, saudara mak semana. Jadi apa yang saya cakap itu keadaan. Cuma petang ni saya nak bercerita, saudara. Saya ada terbaca satu kiriman kawan-kawan. Kufur nikmat. Macam Yahudi, bangsa kekufuran. Betul. Kalau kita tak bersedia, kita tak bersyukur. Akhirnya nanti kalau kita tak bersyukur, Tuhan akan tarik segala apa yang kita ada. Saudara Helmi Jafir, dia kata sebagai orang Melayu Islam, tunjuklah contoh-contoh terbaik. Sebagaimana dia ajar oleh agama kita. Itu yang penting, saudara. Agama kita tak suruh kita bergaduh. Malahan baginda Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu dengan sama saudara kamu, sama Muslim, kamu tak bertegur 3 hari, diharamkan bagi kamu kalau kamu mati untuk masuk syurga. Itu keadaan, saudara. Jangan kita bergaduh. Ini saudara benci. Saya cakap terus terang, saudara, dari segi politiknya saya tak sealiran dengan kepimpinan Parti Peribumi Bersatu. Tapi saya tak benci dia. Kalau jumpa dekat Parlimen, khabar Tan Sri, apa salahnya? Saya tak akan ikut dia punya ajaran, unjuran politiknya. Tapi tidak akan membuatkan saya memandang hina sebab tiap-tiap ada kelahiran. Saya kena ingat, saudara, dia adalah bapa kepada keluarganya. Dia adalah ketua pada keluarganya. Dia ada anak, ada cucunya. Bagaimana kalau saudara pula, orang maki saudara? Apa perasaan anak cucu saudara? Sebab itu saya lihat kadang-kadang mereka maki PMX. Oh, pembohong, buka mulut mohong. Apa perasaan anda kalau orang kata bapak kita? Ataupun apa perasaan anak-anak anda? Apa perasaan isteri anda? Kalau bila kita keluar ke pekannya, buka mulutnya mohong. Jadi jangan kita buat begitu, saudara. Jangan. Kalaulah boleh lah, memanglah susah nak jadi, saudara. Kalau jadi, amal dunia. Saudara Kumat Kamit. Saudara buat sepana, dia kata dia punya bau Mama, alhamdulillah negara kita keperluan semua cukup. Tapi walaupun asyik merungut. Itu yang saya tak tahulah, saudara. Saudara tidak berkesempatan untuk melihat negara lain. Saya, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, sempat pergi ke Biafra. Saya sempat berada di Accra, Ghana, saudara. Saya pernah berada di Conakry, di Guinea. Negara di mana rakyat miskin, saudara. Saya lihat duduk dalam rumah yang dibuat daripada jerami padi, jerami gandum, saudara. Dalam rumah tak ada bilik pun, air pun ambil dekat sungai yang kotor, saudara. Itu negara-negara Afrika. Saya pernah pergi tengok sebuah negara yang terjebak dalam peperangan. Saya berada di Moskow, saudara, pergi tengok kawasan-kawasan bagaimana di Rusia. Memang kota Saint Petersburg cantik, tapi luarannya macam mana? Begitu juga kalau saudara pergi ke Bosnia Herzegovina, sebuah kota yang terlalu cantik. Saya berada tengok begitu, saya sedih lah sebab dulu gambaran terlalu indah, tapi hancur oleh pembalahan. Saya berada di Albania, sempat bertandang ke Tirana, saudara, dan saya melihat kesan peperangan hancur, saudara. Jadi kita di negara kita ni selalu kita bersyukurlah, saudara. Kita bersyukur. Malahan, saya bukan nak menghina, tak maaf teman-teman saya yang mana daripada negara jiran, saudara. Macam saya pergilah ke Thailand, saudara pergi ke Vietnam, tanam curi di antara persempadan antara Thailand dengan Vietnam, saudara. Rakyatnya hidup miskin, saudara. Sedih saya tengok, saudara. Tapi kita lain. Kalau saudara pergi pula di Indonesia, saudara pergilah ke kawasan di Semarang, di Madura, saudara. Memang makanan cukup, alhamdulillah. Tapi kerana negara tersebut tidak macam negara kita, saudara. Sebab mereka berhampiran dengan gunung berapi.
Ada petakanya. Kadang-kadang dah datang ribut yang melanda, taupan, kegaran, gempa bumi. Kita tak ada, saudara. Tapi kita tak bersyukur. Itu masalahnya. Secara normal kita besok harga ayam naik, walaupun suka. Saya rasa soal harga ayam naik tak naik pun takkan lari makan ayam. Tapi saya dengar kenyataan daripada Menteri Pertanian. Dia kata kalaulah harga ayam naik, maka subsidi bersasar akan dilaksanakan. Ada perancangannya, saudara. Bukanlah nak dibiarkan begitu. Saya tidak nampak kerajaan kita mana-mana satu pun kerajaan, saudara, akan membiarkan rakyatnya hidup susah, saudara. Saudara Mama, sibuk harga minyak 3.30 jadi kerajaan tu RU 355 pun ke laut. Dan kita jangan juga yang mengata orang, saudara. Baik, saudara. Saya nak cerita ini. Ini cerita satu orang hantar kiriman pada saya. Saya kata cantik kalau saya dapat jadikan perbualan, jadikan bicara. Ini dengar elok, saudara, ceritanya. Ini kisah berlaku di luar negara, saudara. Apabila sepasang kekasih, yang lelaki ni yang kacak, pasangan lakinya kacak dan wanitanya terlalu cantik. Wajahnya mungkin macam Sarah Banu lagama saja, saudara, macam filem Hindustan punya lawa. Dan dalam mereka menjalin percintaan berakhir dengan perkahwinan. Hidup cukup bahagia pasangan ini. Suami kacak, isteri cantik, lawa, maka kawasan-kawasan dalam tempat dia tinggal semua orang mencemburui kebahagiaan yang dialami oleh pasangan suami isteri itu. Saudara, bagaimanapun, seperti orang kata, langit tidak sentiasa cerah. Saudara, langit tidak sentiasa cerah. Tiba-tiba suami itu yang bergaji agak besar juga, saudara, yang kacak, ada kereta, tiba-tiba terlibat dalam kemalangan. Mungkin saudara dah dengar cerita ni. Mungkin saya belum pernah dengar, kita bersembang cerita ni. Saudara, jadi bila suami ni terlibat dalam kemalangan, masuk hospital. Dalam waktu yang sama, si isteri ni tiba-tiba saja mendapat penyakit kulit. Yang dia pun tak tahu macam mana datangnya penyakit kulit tiba-tiba, macam bukan sopak dah, tapi muka kulit dia mula tak cantik. Wajah keayuan si isteri sudah pun luntur. Jadi tak cantik, berkedut sana, berkedut sini, ya. Tetapi si suami sudah pun masuk hospital dan bila-bila dikatakan dia buta, alangkah malangnya. Itu saya katakan langit tidak sentiasa cerah. Bila suami itu buta, isterinya memanglah mengalami kehidupan begitu, dia menangislah meratapi apa yang dialami oleh suaminya. Tapi namun begitu, saudara, ia tidak memudarkan rasa kasih dan sayang, kesetiaan isteri terhadap suaminya. Walaupun suaminya buta, dia masih memimpin. Saban hari dia akan bawa, suami dia suka minum dekat kafe di luar negeri, saudara, kafe, order macam kita lah, pergi kedai kopi teh tarik lah. Anak tak ada, saya. Jadi dia akan bawa pimpin suaminya tu pergi ke kafe untuk menikmati minum petang. Saudara, walaupun suami itu buta, dia tak malu. Langsung si isteri tidak langsung merasa perasaan rasa malu ke kecewa, tak ada. Dia dengan bangga pimpin suaminya duduk, tanya, darling, you nak minum apa, nak makan apa. Suami cukup suka. Mereka mendalin kebahagiaan cukup indah. Walaupun suaminya buta, saudara. Jadi dalam kehidupan tu berjalanlah kehidupan mereka suami isteri dengan penuh kebahagiaan. Walaupun suami itu dikatakan buta, tapi dia tidak menjadikan pasangan suami isteri itu sebuah pasangan yang berantakan. Kita ni kadang-kadang, saudara, kalau suami sakit pun dah kena marah, kena tengking. Ini buta terus. Suami isteri dia pimpin, masuk bilik air, sediakan makanan. Kadang-kadang disuapkan suaminya dengan penuh kasih sayang. Namun begitu, saudara, sekali lagi, seperti orang kata, bidalan mengatakan, sudah jatuh ditimpa tangka. Tiba-tiba isteri yang mengalami penyakit muka yang tak teruk, penyakit kulit apa semua, tiba-tiba meninggal dunia. Jadi tinggallah si suami itu sebatang kara. Dia tinggal seorang diri, sebatang kara. Maka istiadat pengkebumian isterinya tu dilangsungkanlah dengan begitu mesra macam biasalah. Selepas saja isterinya meninggal dunia, suaminya tadi akhirnya selama ni dia pakai tongkat. Saudara, dia buta, orang kata dia buta, tapi dia buang tongkat. Dan dia berpakaian seperti biasa dan tak ada nampak pun rasa buta. Dia macam nampak celik. Sebab selama hari ni dia pakai cermin mata hitam. Jadi dia akan pergi juga ke kafe tu untuk minum petang. Jadi jiran-jiran merasa hairan.
Dia kata, macam mana kamu selama ni kamu buta? Apakah kamu ni kerana isteri kamu meninggal maka buta kamu itu baik? Ataupun kamu ambil mata daripada mayat isteri kamu menggantikan mata kamu? Jadi orang kawasan tu terkejut. Macam mana dia orang boleh baik pulih? Jadi apa berlaku sebenar-benarnya? Maka dia pun kata, ceritalah kepada kawan dia, sebenar-benarnya dia kata, aku tak buta. Tapi aku pura-pura buta. Kerana aku melihat isteri aku dalam wajah yang hodoh begitu. Kalau aku tidak buta, aku tahu dia tak hodoh, dia tahu aku tak buta, tentulah dia akan kecewa dalam hidup dia. Jadi aku tidak mahu mengecewakan hati isteri aku yang dilanda penyakit begitu. Jadi sebab itu aku pura-pura buta. Jadi dia rasa yakin untuk meneruskan kehidupan bersama dengan aku dan kami rasa bahagia. Jadi bila aku pura-pura buta, macam tak nampak, dia kata. Jadi dia tak perlulah dia nak selindungi mukanya yang hodoh, kesan daripada penyakit kulit. Jadi di situlah letaknya saudara kebahagiaan. Suaminya jujur, ikhlas. Tak nak bagi tahu supaya isterinya itu tahu yang dia ni ada penyakit, dia pura-pura buta. Yang si isteri pula tu, bila dapat tahu, walaupun dia tak tahu, cara suami itu jalan orang buta, dia kata walaupun suami itu buta, dia akan merawat cinta kasihnya dengan penuh keikhlasan. Itulah saudara, kunci kebahagiaan artinya keikhlasan. Dalam pentinglah hidup kita ni keikhlasan. Hati yang jujur, saudara. Dan dalam hidup rumah tangga ni pasti akan ada dugaan dan cubaan. Ada ranjau-ranjau yang mendatangi kehidupan kita. Jadi kalau kita terjebak dengan masalah, kita tidak mampu untuk menahan ranjau, rona-rona kehidupan itu, akhirnya berantakan. Saudara Rizana Cik Ani, salam semua. Pertama kali buat kuih bakar, lepas baik dari demam, teringin nak makan. Saudara Puan Rizana Cik Ani buat kuih bakar sedap ya. Azmi Umar pernah berkhidmat di Bosnia 7 bulan. Malaysia juga terbaik. Betul saudara. Kalau saudara Azmi Umar pernah pergi ke Bosnia, mesti saudara pergi ke Split kan. Daripada kita dulu nak pergi ke Bosnia tu, kita pergi ke Zagreb. Daripada Zagreb naik kapal terbang pergi ke Split. Dari Split kita naik kereta. Tak gitu saudara Azmi Umar? Ini pengalaman saya. Abdul Malik, Waalaikumsalam. Salam Madani, saudara Bapa Ramlah Hamid, Benjo dari Segamat, Ahmad Tamizi. Kasih sayang itu penting. Itu yang paling penting yang ingin saya nyatakan saudara dalam hidup kita ini. Yang penting adalah kasih sayang. Bila kita kasih dan sayang, maka insya-Allah tak ada masalah dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu kita harus sentiasa berfikiran terbuka, menerima apa sahaja dalam kehidupan ini sebagai takdir ilahi. Itu yang penting. Saudara Sanusi Yusof, dia kata terima kasih, dia kata minat dengan penceritaan kisah-kisah pemimpin dahulu yang terdiam selama ini. Terima kasih. Saya tak dapat bercerita sebab kesihatan saya agak sedikit terganggu. Bila saya kesihatan terganggu, saya tak mampu untuk mengimbau. Sebab benda ini kalau sesuatu yang mencatat, kita kena fresh fikiran kita. Secara Benjo, dia kata sekarang musim durian di Segamat. Kalau di Segamat tu, antara setahu saya lah di Segamat, Segamat adalah tempat, mungkin orang tak tahu, ini toki-toki Cina ni saudara, dia orang pakar durian, mereka akan berkumpul di Segamat. Maka akan dibawa lah durian-durian datang daripada Pulau, datang daripada Raub, datang daripada Johor, kemudian dia ada hidang semua tu. Di situlah mereka menentukan kualiti dan jenis apa durian itu. Di Segamat sebenarnya saudara. Jadi yang datang di Singapura akan turun ke Segamat, mereka akan makan macam pesta lah, tapi bukanlah ramai-ramai, tidak saudara. Ingat sekumpulan dengan 10-15 orang. Ini adalah teman-teman saya bercerita. Ini toke-toke ni ramai juga kawan saya saudara. Jadi toke besar, dia kata kalau nak tahu, dia kata orang punya kawan mari Singapura makan dekat Segamat. Jadi hidangan durian itu dirasalah satu. Akhirnya mereka menemui untuk tahun itu apakah jenis durian yang akan diklasifikasikan yang terbaik. Di situlah durian duri hitam, itu blackthorn, ataupun durian kunyit, durian pemerah lang merah ke. Dan yang terbaru adalah durian yang jenis durian kahwin, saudara, asalnya di 24 semua, tapi dipanggil 88.
Udang merah sudah belum ambil. Betul. Udang merah. Kemudian ada lagi, apa jenis udangnya, saudara? Saudara Ahmad Tamazi, kasih sayang itu penting. Benar. Jadi dari penceritaan saya tadi, kasih sayang, saudara. Saudara siput merah, dia kata minta maaf. Betul, saudara. Ya, saudara, soal parti malam. Kita cerita pasal politik malam, saudara. Siang-siang ni saya, kalau boleh, tak mau cerita politik lah. Tapi, realitinya begitulah, saudara. Saudara Mama Norman Man, lupa. Masa PN jadi kerajaan, walaupun kaya sebab Abah kawin keluar. Saya begitu, saudara Mama, jangan marah. Mungkin kadang-kadang mereka tidak dapat memikirkan secara jelas. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya berkesempatan bergaul dengan pimpinan. Dan saya tahu perkembangannya. Dan saya melihat unjuran-unjuran pentadbiran mereka. Saudara, jadi soalnya Saudara Azmi Omar, dia kata betul lah tu. Split agak moden sikit bandarnya. Betul, saudara. Daripada Zagreb kita pergi ke Split, Saudara Azmi Omar. Dia dari Split baru masuk ke Bosnia. Dan bila saya berada di Bosnia, saudara, saya memang sedih. Sebab hotel yang saya tinggal tu adalah Holiday Inn. Tapi dah terbelah dua. Masih nampak kesan-kesan darah apa semua. Sedih, saudara. Sedih, saudara, bila tengok negara luar. Jadi sebab itu saya kata, kita yang ada negara kita, ajak comel-comel. Saya merasakan kita yang tinggal di bumi bertuah ini, saudara, kena fikir, kena bersyukur. Sebab di negeri kita tak ada pun nak kata susah sangat nak makan. Di negeri luar, saudara, tak dapat makan kalau lepas pukul 11 malam. Macam Saudara Azmi Omar, kalau dia tinggal dekat di Split ataupun duduk di Sarajevo, di Bosnia, Herzegovina, saudara, dia malam pukul 11 tak adalah kedai-kedai buka. Melainkan bawa Maggi Mee lah, saudara. Tapi kita di sini jam 3 pagi tak rasa nak makan. Ada nasi kandar ada, nasi biryani ada. Pergilah macam-macam restoran Supaidah ada, restoran Ali Mama, macam-macam. Dia Mama tak marah, tapi secara ginilah apa Mama, jangan Mama marah. Betul itu saya. Dia kawasan saudara Benjo, kawasan Jementah, kawasan kaki Gunung Ledang, Tokek ramai di Segamat. Betul lah tu, saudara Benjo. Itu tentang durian. Saya cerita dia tak teratur lah nampak petang ni, saudara. Cuma dari tadi tu saya cerita sikit kena aturannya. Tapi bila saya melayani teman-teman, ada dia masuk lambat. Jadi komen-komen mereka lambat pun saya kena santuni juga, saudara. Jadi macam Benjo dia cerita pasal durian. Sekarang ni di Segamat musim durian katanya. Dalam masa mana pun sekarang ni musim hujan. Kalau musim hujan makan durian okey lah juga. Kalau musim panas makan durian batuk. Tetapi di Segamat adalah tempat untuk toke-toke Cina ni, saudara. Mereka menentukan kualiti durian untuk tahun itu. Apakah durian terbaik untuk tahun itu? Di situlah mereka menemui. Situlah dia sebut D24. Tapi yang terbarunya adalah durian 88. Dia datang daripada Kelonsong di kawasan Pelangai. Baru ni saya pergi ke Pelangai, saudara, musim pilihan raya. Berkesempatan singgah dekat kedai jual durian tu, maknya tu. Dia kata 88 satu biji saja ada. Tinggal sebutir je, saudara. Dah habis dah semua orang ambil. Saya kata okeylah nak rasa apa yang dia katakan 88. Bila dibuka saja durian 88, memang saya amat terperanjat, saudara. Dalam satu dia punya buka satu tu, isinya tebal, warnanya kuning, rasanya manis, lemak. Memanglah 88. Dia sebutir buah 88 ni, saudara. Saya ingat dalam isinya dia lebih dalam 5-6 ulas saja, saudara. Itu durian 88. Carilah kalau ada kesempatan, tanya dia orang. Di 24, 88 ada? Rasanya tak ada, saudara. Saudara user dia kata kecewa tak dapat dengar sambungan cerita politik 70, 80, 90. Sabar besok, saudara. Kalau ambil pangsa, satu pangsa. Dalam satu pangsa durian tu, saudara, ada isinya sebutir je. Satu ulas saja, saudara. Tapi dengan gemuknya, rasanya memang sedap lah. Saudara Ahmed, itu durian 88. Untuk tahun ini, saya dipahamkan durian 88 diisytiharkan sebagai durian terbaik. Mungkin kerana harganya pun terbaik, taklah mahal, harga rahmah. 1 kilo dalam waktu di Kelosong, saya beli tu 1 kilo RM28. Tapi kalau Musang King, saya 35, 50, dia tak akan turun lah. Dia punya kualiti durian tu. Tetapi sekarang ni, ujung-ujung ni, kalau Musang King, dia bukan Musang, saya Musang. Musang King tu dia yang terbaik RM55 sekilo, mahal, saudara. Tapi durian 88
Ai Peng Queen. Saudara Hassan Haji Makdun, dia bertanya saya kena berhati-hati tentang nasi kandar yang menyediakan daging khinzir. Itu sebenarnya milik tuan punyanya adalah India. Dia Hindu, dia bukan Islam. Jadi dia memang dia mengaku, dia kata dia buat kat kedai dia. Tapi dia dah tulis itu non halal. Cuma kita rasa tersinggung kerana kita merasakan nasi lemak itu dah sebati dengan kehidupan kita. Jadi bila nampak saja ada orang mengiklankan nasi lemak yang menggunakan daging khinzir untuk dia punya rendang dan sebagainya, kita marahlah. Bagi saya, tak tahu macam mana lah. Cuma saya mengharapkan kita berhati-hatilah. Bukan semua kedai mamak buat begitu. Tapi dia letakkan dia punya dalam posternya ataupun dekat pemidangnya, kedai ia adalah kedai nasi lemak non halal. Yang tidak halal. Yang masuk buat apa? Dah tahu benda tak halal, tak payahlah kita masuk. Jadi kenapa pula kita nak marah? Kalau kita nak marah, kita kena tutuplah semua kedai-kedai yang jual bir, kedai bakut teh yang tepi jalan. Saudara pergilah dekat Sentul, saudara. Ada 2 kedai tu, kedai bakut teh. Saya ingat lagi saya, sebab dulu kadang-kadang pagi-pagi, saya ingat lagi masa itu hidup lagi saya. Hidup Teh Hom Piao masih hidup lagi masa itu. Ling Gotong pun hidup masa itu. Ong Kian Tik masih hidup waktu itu. Dan Tan Chong, masih Datuk lagi saudara. Mereka pagi-pagi pukul 11 pagi selalunya mereka duduk berkumpul di sebuah kedai di Sentul. Dia hidangannya adalah bakut teh. Waktu tu saya jadi wartawan. Dia kata, mari kita minum satu kali. Saya kata, saya tak bolehlah minum sama you sebab you ada ini khinzir. Dia kata, you jangan makan ini. Ini kita punya. You makan ini. Ini tak ada. Saya kata, tak boleh. Tapi apa salahnya untuk kita menyantuni dalam semangat kesamaan sebagai warga negara Cinta Damai, saudara. Warga Cinta Damai. Saya tak payahlah kita order air dia buat daripada gelas. Kita minta Coca-Cola lah. Jadi minta Coca-Cola tu jangan ambil gelasnya, saya buka botol minum lagi tu. Bagai nak gerak lah perut. Itu keadaan saudara. Jadi kalau kita nak marah, adanya nasi lemak yang menjual daging khinzir sebagai lauk pauknya, saya tak boleh nak kata apalah saudara. Cuma kalau dia mengiklankan, mari-mari makan, orang Melayu pun boleh, itu tak boleh. Itu bertentangan dengan budaya kita. Tapi kita ni kadang-kadang cepat sangat sensitif yang bukan-bukan. Jadi bila tuan punya kedai tu, dia mengaku, dia kata betul. Saya buat nasi lemak, saya dah meniaga sini dalam 3-4 minggu dah, dia kata. Dan dia kata, saya bagi, tapi dia ada poster dia, non halal. Itu keadaannya, ya, saudara. Mama. Jadi sebab itu sekarang ni, kita kalau boleh, jangan, saudara Rabudin Pasarat, dia kata sekarang ni tembakau AAA pun susah nak dapat. Itu tembakau Jawa. AAA itu isap ukuk dengan daun nipah. Raja Bai Medan dia kata dulu kat Coket satu bakul RM20 je durian. Memang betul lah saudara Bai Maidin. Dulu satu bakul bukan RM20. Zaman saya dulu RM10. Tetapi masa itu saudara, yang kita bawa balik, kalau beli satu bakul, kita bawa balik bukan durian, kita bawa balik kulit je saudara. Kerana bila kita kopek saja, isi dalamnya ada yang mangkor, kata orang Perak. Tak masak. Durian, bila dia ambil dalam keadaan yang tidak masak, maka tak boleh nak buat apa. Nak buat pengat, tak boleh. Nak buat serawa, tak boleh. Nak buat tempoyak, tak boleh. Isi tak boleh, keras. Jawabnya masuk dalam tong sampah je lah. Buat kena marah dengan orang bandaraya je saudara. Kulit. Satu bakul, RM10. Memang tak boleh nak makan. Saya dari dulu lagi, saya selalu selalu awal latih. Dulu saya dengan anak-anak saya selalu kalau saya pergi beli durian, saya akan cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Mahal sikit tak apalah saudara. Asalkan kita tak bawa balik kulit untuk anak-anak kita. Bayangkanlah kita beli dengan harapan untuk kita beli pun bukan untuk kita makan, untuk seronok anak-anak. Saya sebenarnya durian ni saudara, saya selalu beli untuk keluarga, bukan diri saya makan satu ulas 2 ulas je. Sebab mungkin kerana zaman kecil saya dulu susah nak dapat durian. Jadi terbiasa je saya makan satu ulas je saudara. Ataupun 2 ulas. Paling tinggi pun 3 ulas. Tapi yang banyak makan anak saya lah, kita tengok. Sampai ke hati kita, kita beli durian, anak-anak tengok, kita bawa balik durian, hati mereka gembira, tiba-tiba nak kopik, tak ada. Kopik yang ni busuk, kopik yang ni berulat. Buat apa? Cari yang terbaik. Dulu dekat PJ tu, section SS2. Ada satu, dia punya tokeh dia tu, dia kaki dia, tangan dia cepang. Dah cacat, tapi dah tak ada dah, mungkin dah meninggal lah.
Kalau saya datang, dia kata, lu satu orang saja Melayu mari sini. Tak nak, dia kata. Apa saya, you berani beli ni buah mahal-mahal. Sebab saya suka dengan dia kerana dia cakap jujur. Dia akan tanya saya, dia mau beli berapa biji. Saya kata 3 biji. Berapa orang ada rumah? Saya kata ada 5 orang. You ambil 2 biji saja. Saya kata mana boleh, saya punya anak. Tak apa, you ambil ini 2 biji saja. Jangan beli 3 biji, nanti tak boleh habis. Kalau 2 biji, you sudah boleh habis. Nanti mari saya kasih free 1 biji. Saya okeylah, abang. Memang betul saudara, isi dia bila kopik saja sepangsa semua. Anak-anak makan sulah 12 memang melekat rasa dia punya apa ini kesedapan, keenakannya tekak. Tak habis saudara, 2 butir tu untuk 5 orang tak boleh habis. Jadi besok saya pergi kedai dia, abang jam. Okey, baik. Sejak lepas itu saya selalu beli durian di situ, tapi sekarang dah tak ada dah. Dia dah meninggal saudara. Saudara Azlin Abdullah Ngimol. Dan itu keadaannya Sanusi Yusof, permata negara seperti Tengku Razali patut dilantik sebagai penasihat ekonomi negara. Saya harap gitulah sepatutnya ya Sanusi. Tapi bagaimanapun saya akan bercerita tentang itu besok lah namanya. Saudara Mama, jangan bergaduh. Jangan kita, kadang-kadang ni saya melihat ada waktunya kita bertukar fikiran untuk mencambah ilmu. Mencambah tu menambah ilmu. Tetapi kalau kita tunjuk bahawa seolah kita saja yang pandai, orang pun benci tengok kita saudara. Macam saya katakan tadi lah saudara, kita mesti pertama sekali ingat saudara, kita jadikanlah dalam amalan kita yang indah itu budi saudara. Yang lembut itu hati, yang nipis itu kebencian, yang tebal itu haruslah iman, yang tajam itu akal, yang baik itu adalah sifat kita, yang manis itu senyuman, yang rapat itu adalah persaudaraan. Jumpa lagi hingga besok saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Selamat menjamu saudara. Terima kasih.